Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam video ini tuan-tuan dan puan-puan akan diberi penerangan berkaitan dengan kenapa perlu untuk ada hibah takaful. Jadi tinggalkan orang yang anda sayang dalam keadaan bersedia jauh lebih baik daripada tanpa apa-apa persediaan. Jom kita tengok. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang dijanjikan dalam video ini, kita akan tengok kenapa tuan-tuan dan puan-puan perlu untuk ada hibah takaful. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya, seperti tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bangun seawal pagi, kita siap-siap dan kita keluar untuk pergi bekerja. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab apa hari ini kita perlu untuk pergi kerja? Tak lain dan tak bukan disebabkan oleh duit. Kita perlukan duit untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jaranglah tuan-tuan dan puan-puan, jarang orang pergi kerja dia bagi tahu dengan saya sebab hobi. Ada, tapi jarang. Mungkin dia ni seorang player football, mungkinlah hobi dia boleh menjanakan pendapatan dalam hidup dia. Tapi kebanyakan orang yang saya jumpa dekat luar sana, dia orang pergi kerja disebabkan oleh duit, bukan disebabkan oleh hobi dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni tuan-tuan dan puan-puan ada satu kedudukan ataupun pangkat atau kerja yang baik membolehkan tuan-tuan dan puan-puan untuk ada pendapatan bulanan. Jadi apabila setiap bulan pendapatan bulanan ini masuk, kebanyakan orang yang saya jumpa dekat luar sana dia akan gunakan pendapatan bulanan ini yang pertamanya untuk menyelesaikan komitmen keluarga. Diselesaikan semua dulu apa yang perlu dia bayar pada waktu itu, bil telefon ke, bayar rumah ke, bayar kereta ke, taska anak-anak ke, semua benda lah. Apa yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan diransaikan dulu, dan jika ada lebih barulah dia akan gunakan untuk menyimpan. Ada juga orang yang dapat pendapatan bulanan, dia simpan dulu barulah dia bayar komitmen. Ada tapi kurang. Kebanyakan orang yang saya jumpa dekat luar sana, dia akan selesaikan komitmen, jika ada lebih barulah dia akan menyimpan. Dan apabila kita menyambut perayaan, dia akan korek balik simpanan tu. End up simpanan tu tak akan membesar. Kebanyakan yang saya jumpa dekat luar sana lah. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan, komitmen keluarga hari ni ada di antara kita 100% ditanggung oleh suami isteri. 100% ditanggung oleh si suami. Dan ada juga yang saya jumpa komitmen keluarga ini dia berkongsi. Dia sama-sama menanggung. Jadi dalam contoh penerangan kali ini, saya nak tunjukkan dengan tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan orang yang saya jumpa dekat luar sana, komitmen keluarga ni memang dia berkongsi. Kebanyakan yang saya jumpa, kita suami isteri sama-sama menanggung komitmen keluarga. Dan kebanyakannya apa yang saya jumpa dekat luar sana, si lelaki, si suami memang tanggung lebih lah daripada si isteri. Ada juga kisah, ada juga situasi si isteri tanggung lebih tinggi daripada si suami. Tapi itu terpencil lah. Kebanyakannya si suami akan tanggung lebih tinggi daripada si isteri. Jadi dalam cerita saya ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya assume si suami hari ini menanggung 70% daripada komitmen bulanan keluarga, dan si isteri menanggung 30%. Bantu si suami ni mana-mana yang kurang, terlupa beli pampers ke, ataupun terlupa beli susu ke, si isteri ni lah yang akan menampung 30% yang bocor-bocor tu. Baik. Jadi saya suka tanya dengan si suami, hari ini yang mana pendapatan bulanannya yang dia dapat setiap bulan, 70% daripada sumber pendapatan bulanan pergi kepada komitmen keluarga. Ada possibility tak tuan-tuan dan puan-puan, 70% daripada pendapatan bulanan yang pergi kepada komitmen keluarga ni akan jadi kosong satu hari nanti. Jadi apa benda yang feedback yang saya dapat dekat luar sana apabila saya pergi appointment apa semua kan, yes, dia orang setuju memang akan ada potensi pendapatan bulanan saya hari ini akan jadi kosong. Antaranya ialah mungkin saya akan kena buang kerja kan, ataupun saya sakit. So itu semua adalah benda yang betul. Jadi dekat sini saya suka bagi tahu, yes, kalau kita kena buang kerja hari ini, pendapatan kita akan jadi kosong. Memang akan jadi kosong.
Tapi kosong itu tak akan kekal seumur hidup kita. Kan? Kalau kita hari ni kita dibuang kerja, takkan kita balik kita nak duduk relax. Confirmnya kalau apabila seseorang itu dibuang kerja, balik dia akan prepare balik dia punya resume dan dia mula untuk mencari kerja yang lain. Dan mungkinlah pendapatan dia tu akan jadi kosong untuk beberapa bulan sahaja. Kemudian dia dapat kerja baru, so pendapatan dia akan ada balik. Kan? Jadi ada satu, bukan ada satu, ada tiga perkara. Ada tiga perkara sekiranya ini terjadi, pendapatan seseorang ini akan jadi kosong kekal sampai akhir hayat dia. Yang mana perkara yang akan kemungkinan possibility yang boleh terjadi adalah yang pertamanya disease, penyakit. So penyakit, kalau seseorang itu diuji oleh Allah dengan penyakit yang berat minta jauh, yang mana dia banyak lagi pergi hospital daripada pergi ke tempat kerja. So logik akalnya memang company tak akan simpan lagi lah staff-staff yang macam gini. Sebab kita kena faham, company adalah satu badan yang mencari profit dan bukan satu badan kebajikan. Kan, dia pun ada kiraan kos dia. Kenapa dia perlu bayar hire staff, tapi staff ni tak boleh bagi, tak boleh contribute dekat company. So kebiasaannya apabila staff-staff ini dah critical, dah sakit teruk, kebiasaannya dia akan berhentikan lah. Dan bermula pada waktu itu, pendapatan seseorang akan jadi kosong sampailah akhir hayat dia. Dan yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah disability, yang mana seseorang itu lumpuh, tak boleh buat kerja langsung, dah tak boleh bekerja. So bila tak boleh bekerja ni, confirm lah sumber pendapatan daripada apa pekerjaan yang dia buat sebelum ni terputus. Dan yang ketiga adalah kematian. So kematian, apabila terjadinya kematian, semua gaji-gaji dia, semua pendapatan dia akan terhenti sampai situ sahaja. Jadi suka saya bagi tahu dekat sini dengan tuan-tuan dan puan-puan, yang mana penyakit ni ada 99% potensi untuk jadi dengan kita. 99%. Minta dijauhkan. Tapi kita ada kemungkinan itu 99%. Sama juga dengan disability, 99% kita ada kemungkinan untuk diuji dengan disability ni. Dan kematian adalah 100% tuan-tuan dan puan-puan. Kematian ni adalah benda yang pasti. Benda yang pasti. Sebab Allah dah bagi tahu setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya semalam si suami ni dah tak ada lagi di dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh terfikir tak, agak-agak daripada 70% setiap bulan komitmen yang ditanggung oleh si suami tu, siapa yang akan mula menanggung ataupun ambil alih 70% tugas si suami tu tadi? Tak lain dan tak bukan tuan-tuan dan puan-puan, tak lain dan tak bukan, tugasan ini akan diambil alih oleh si isteri. Yang mana si isteri sebelum ini selesa untuk menanggung 30%, selesa hanya top up yang mana yang kurang. Tiba-tiba apabila ujian kematian ini terjadi, tugasan si suami tu 100% akan diambil alih oleh si isteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini suka untuk saya ingatkan, sekira ini yang terjadi, apa keadaan isteri kita? Macam mana keadaan si isteri kita ni ketika mana terjadinya kematian? So dekat situ tuan-tuan dan puan-puan, hari ni tuan-tuan dan puan-puan kena tahu juga satu perkara. Ini general punya info. Sekiranya berlaku kematian, yang pertama, harta si mati akan dibekukan terlebih dahulu akan dibekukan. Jadi maksud dekat sini, anda kata berlaku kematian, ada duit dekat bank apa semua, adalah sejumlah amount banyak, ada dalam 200-300 ribu kan. Tapi hakikatnya si isteri tidak boleh lagi untuk menggunakan harta tu, sebab harta tu dibekukan. Sebab apa harta tu dibekukan? Harta itu perlu diurus terlebih dahulu. Harta peninggalan ni ataupun harta pusaka ni perlu diurus terlebih dahulu. Dia tak boleh pakai dulu, dia kena uruskan dulu, barulah nanti boleh digunakan. Jadi selepas dibekukan, seperti yang saya beritahu tadi, harta ni perlu diuruskan. Antara proses yang boleh diuruskan adalah dengan menggunakan kaedah faraid. So kalau si suami ni tak ada uruskan harta sebelum dia meninggal, dia tak ada wasiat ke, dia tak ada
hibah apa benda, hibah mutlak harta dia ke apa ke, proses faraid adalah proses yang terakhir lah. So ini adalah pilihan yang terakhir, iaitu melalui proses faraid. Jadi suka saya bagi tahu dekat sini, proses faraid ini adalah satu proses yang amat-amat bagus. Sebab apa? Ia datang daripada Allah. Memang amat-amat bagus. Tapi apa benda yang terjadi hari ini adalah disebabkan oleh kejahilan manusia. Bukan masalah pada faraid, masalah daripada kita. Kita ni ramai yang jahil. Yang mana apabila seseorang itu dapat hak faraid itu, dia hanya ambil harta, dia tak ambil tugasan itu sekali. Jadi untuk kita elak daripada kejahilan itu, hari inilah tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bertindak. Okay. Jadi apabila proses faraid ini, kita pun nak kena faham satu perkara, proses faraid ini bukannya free, dia ada kos-kos yang diperlukan. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau harta kita dibekukan, dekat mana isteri kita nak dapatkan modal untuk uruskan kos-kos tu. Kos-kos ni pun mahal tak tuan-tuan dan puan-puan? Sebab apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh Google hari ni dah sampai 90 bilion harta pusaka yang beku. So logik akal tuan-tuan dan puan-puan, tak ada orang yang tak nak harta. Tapi kenapa hari ni harta pusaka dah jadi beku sampai 90 bilion? Inilah tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita ada harta tapi kita tidak mampu ataupun tak ada modal untuk uruskan proses faraid ini. Dan kemungkinan juga selain daripada kita kekurangan modal, kita juga kekurangan ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sementara proses faraid ini, proses pengurusan harta ni, faraid kita ni, kita kena ambil kira ataupun kita kena consider macam mana orang yang kita sayang ni, yang kita tinggalkan ni, untuk meneruskan kelangsungan hidup. Kita kena fikir tuan-tuan dan puan-puan. Sebab hari ini kita ada untuk keluarga kita nak makan, kita boleh bagikan asbabnya daripada rezeki yang masuk daripada pintu rezeki kita. Orang rumah kita ataupun ahli keluarga kita sakit, kita boleh keluarkan duit untuk membiayai kos-kos perubatan apa semua. Semua benda keperluan keluarga kita boleh adakan disebabkan adanya kita hari ini. Tapi satu hari nanti yang mana benda ni pasti akan berlaku, cuma di mana dan bagaimana. Sekiranya ini berlaku, macam mana orang yang kita sayang ni untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya buatkan satu video ini, saya nak share kesedaran untuk kita buat persediaan hari ini. Kita buat satu ikhtiar hari ini. Ini adalah ikhtiar kita. Yang mana saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk buat satu ikhtiar yang dia panggil hibah takaful. Jadi hibah takaful ni tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh hadiahkan daripada RM350,000 sehinggalah RM4 juta kepada sesiapa saja yang tuan-tuan dan puan-puan sayangi. So katakanlah tuan-tuan dan puan-puan tinggalkan buat satu hibah yang RM500,000 dan penamanya tuan-tuan dan puan-puan namakan si isteri. Jadi sekiranya berlaku kematian, duit RM500,000 itu akan dihadiahkan kepada penama yang tuan-tuan dan puan-puan namakan. So kalau tuan-tuan dan puan-puan namakan si isteri, hanya si isteri saja berhak untuk mendapat harta ini. So waris-waris faraid yang lain, kalau ada dia nak tuntut hibah takaful ni, tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh nak tuntut, tak boleh nak dicabar, tak boleh nak diapa. Ini memang solid kepada penama yang tuan-tuan dan puan-puan namakan. Dan proses hibah takaful ini juga sebenarnya liquidity, kecairan dia tinggi, yang mana dia tak akan beku. Hibah takaful ni tak akan beku kerana dia terkeluar daripada proses faraid. Ini bukan harta pusaka, ini hadiah yang diberi sewaktu hidup. Baik, jadi dekat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita boleh tinggalkan daripada RM350,000 sehingga RM4 juta. Jadi berapa amount yang saya perlukan, Zul? RM350,000 ke, RM500,000 ke, RM700,000 ke, ataupun RM4 juta, ataupun RM8 juta? Berapa, Zul? Jadi ada beberapa teori, ada beberapa cadangan daripada pakar-pakar keuangan. Yang pertama, ini adalah yang terbaik lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kemampuan, saya amat-amat cadangkan kita tengok anak bongsu tuan-tuan dan puan-puan, umur berapa? Yang paling kecil tu. Jadi kita biayai kos dia sehinggalah dia berusia 24 tahun. Maksudnya kita tengok, contoh katakanlah anak tuan-tuan dan puan-puan umur dia 2 tahun.
Kan? Dan komitmen keluarga tuan-tuan dan puan adalah RM5,000. Jadi komitmen keluarga tuan-tuan dan puan setahun 5,000 darab 12 adalah RM60,000. Okey. Tuan-tuan dan puan, anak paling kecil umur 2 tahun. Untuk sampai ke umur 24 tahun memerlukan lagi 22 tahun. Jadi kita darab RM60,000 setahun tu, darablah dengan 22 tahun tadi. So itu amount yang tuan-tuan dan puan boleh tinggalkan kepada orang yang sayang. Bermaksud sekiranya tuan-tuan dan puan tak ada semalam, komitmen ataupun gaya hidup tuan-tuan dan puan hari ini boleh kekal seperti biasa sehinggalah anak itu berusia 24 tahun. So itu ni yang terbaik lah. Dan apabila benda yang terbaik, ada harga yang baik juga perlu dibayar. Selain daripada itu, kalau tuan-tuan dan puan rasa berat untuk adakan yang terbaik itu, kita boleh pergi tengok yang kedua, yang mana ini ramai yang menggunakan nasihat ini. Satu, kita adakan satu dana yang boleh bertahan selama 10 tahun. Sama juga konsep dia, kita tengok komitmen bulanan tuan-tuan dan puan berapa. Contohnya RM5,000 tadi, darab dengan 12 bulan, setahun kita perlukan RM60,000. So RM60,000 tadi darabkan dengan 10 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan perlukan RM600,000. So anda kata semalam tuan-tuan dan puan tak ada, orang yang tersayang tuan-tuan dan puan akan ada RM600,000. Jadi RM600,000 komitmen keluarga tuan-tuan dan puan boleh berjalan seperti biasa selama 10 tahun. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan, orang yang tuan-tuan dan puan sayang tinggalkan ini ada masa untuk plan balik kehidupan diorang apabila tuan-tuan dan puan tak ada satu hari nanti. So diorang ada masa macam mana nak plan kehidupan seterusnya selepas itu. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan rasa kalau 10 tahun pun rasanya beratnya Zul, kan? Beratnya kalau 10 tahun ni pun, bermulalah dengan yang paling rendah, RM350,000. At least ada dulu tuan-tuan dan puan. Sebab apa? RM350,000 ini kita boleh upgrade. Contoh kan, kita adakan dulu dengan RM350,000. Kita tak tahu rezeki kita tahun depan macam mana, kan? Katakanlah tuan-tuan dan puan ada kenaikan gaji yang baik apa semua, dan tuan-tuan dan puan rasa nak upgrade tahun depan. Yes, kita boleh upgrade. Ya, kita boleh upgrade kepada sampailah keperluan kita yang cukup. At least kita ada dulu tuan-tuan dan puan. Daripada tak ada langsung. Kalau tak ada langsung tuan-tuan dan puan, sebab apa saya suka beritahu sini, kematian adalah satu benda yang pasti. Biarlah kematian itu jadi dalam keadaan kita bersedia. Jauh lebih baik daripada tanpa apa-apa persediaan. Jadi dekat situ tuan-tuan dan puan, suka saya bagi tahu, kalau tiga cadangan dekat atas tu, dua cadangan dekat atas tu tuan-tuan dan puan rasa berat, mahal, kita bermulalah yang paling rendah dulu, asalkan ada dulu. Kemudian kita upgrade di kemudian hari. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah serba sedikit penerangan daripada saya kenapa tuan-tuan dan puan perlukan untuk ada hibah takaful ni. Dan ini penerangan saya hari ini, bukan ini saja sebenarnya sebab kenapa tuan-tuan dan puan perlukan hibah takaful, tapi ini adalah sebab kritikal untuk seorang suami ada hibah takaful, yang mana si isteri pun sebenarnya perlukan hibah takaful. So tapi saya tak ceritakan lagi kenapa si isteri perlukan hibah takaful juga. Saya tekankan dulu untuk si suami untuk adakan hibah takaful kerana ia adalah amat-amat kritikal. Jadi sampai situ saja saya punya penerangan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan yang berbangkit, apa-apa soalan yang terlintas di fikiran, boleh WhatsApp dengan saya. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan-soalan itu dengan sebaik yang mungkin. Assalamualaikum.